Jadi bila jatuh tu juga ia melambangkan keimanan yang rapuh. Jadi bila keimanan yang rapuh inilah yang sangat kita takut. Kita nak elakkan daripada keimanan kita rapuh. Jadi kita harus berhati-hatilah tentang kelemahan ini. Jadi untuk kita bagaimana untuk kita ambil satu iktibar ataupun dorongan untuk kita supaya kita menjadi wanita-wanita yang hebat, wanita yang salihah. Jadi di sini disuntikkan, penulis telah memberikan beberapa nama-nama supaya wanita-wanita misali ini dapat kita pelajari daripada kisah rentetan kehidupan supaya apa, dapat memberikan pengajaran pada kita. Contohnya apa? Contohnya macam kisah Siti Aminah, ibu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya yang menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibendung dari kecil. Walaupun ibunya tidak panjang umurnya, tetapi mungkin berkat kepada doa ibunya, dapatlah beliau daripada rahim beliau itu terlahirlah seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita juga boleh lihat pada kisah Sayyidatina Khadijah. Siti Khadijah bagaimana dengan pengorbanan beliau terhadap perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Sayyidatina Khadijah memberikan sokongan kepada suaminya, yang mana asalnya kalau lihat Sayyidatina Khadijah tu dengan Rasulullah sebelum lagi Rasulullah menjadi nabi, kan? Jadi sebelum Rasulullah jadi nabi lagi Sayyidatina Khadijah dah bersama beliau, dan beliau bersama-sama mengikuti Rasulullah sampailah datang wahyu yang pertama yang memberikan sokongan dan katakan kepada Rasulullah, ini adalah benar, dan apa yang Allah telah janjikan kamu sebagai seorang pengutus itu adalah satu yang memang Allah berikan tanggungjawab pada kamu. Bermakna kat sini Sayyidat Khadijah ni dia walaupun pada ketika itu bukan seorang Islam lagi waktu wahyu sampai, tapi keimanan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah ada keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun belum lagi baru lagi wahyu disampaikan. Jadi kita nak ambil daripada sifat Sayyidatina Khadijah ini yang menyokong suaminya. Kita pun boleh lihat juga pada kisah isteri Rasulullah, Siti Aisyah, di mana kita boleh lihat dari segi kepintarannya, kepintaran dalam bab ilmu agama. Jadi saya rasa kalau tak ada Sayyidatina Aisyah, banyak tentang keadaan perempuan, fiqh ataupun hukum-hukum wanita yang kita tak tahu, sebab di situlah peranan Sayyidatina Aisyah untuk menyampaikan, dan dia juga merupakan satu periwayat hadis. Jadi di situ kita dapat lihat bukti dia punya sumbangan pada Sayyidatina Aisyah kepada sampai generasi masa kini. Dan juga dapat kalau kita nak lihat wanita yang salihah seperti juga contoh Sayyidatina Siti Fatimah Az-Zahra, iaitu anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh belajar daripada kezuhudan beliau, daripada keikhlasan beliau, dan juga Siti Hajar, tulis kat sini Siti Hajar, isteri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat tak cerita waktu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk tinggalkan Siti Hajar di satu tempat pergunungan itu, kan? Dan mana pergunungan itu sampai sekarang kita tahu, Safa dan Marwah. Dari segi peristiwa itu, pada ketika itu Siti Hajar seorang saja bersama dengan bayi kecil. Bayangkan, tempat panas, tak ada orang, tapi ditinggalkan juga Siti Hajar, dan Siti Hajar dia tak macam buat alasan kata sampai hatilah tinggalkan saya kat sini. Dia taklah macam mengata sesuatu perkara yang tidak baik, sebab dia tahu di situ adalah datangnya ketaatan beliau kepada suaminya dan juga ketaatan beliau kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia hadapi dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan. Dia cekalkan diri dia, dan bila disebabkan asbab Siti Hajar kecekalkan diri dia, dapatlah kita menikmati sejarah daripada air Zam-Zam. Di situ bermula dari sejarah dari situ tentang Siti Hajar. Kemudian diberikan juga contoh seperti Siti Maryam, wanita yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengandungkan Nabi Isa alaihissalam. Walaupun Siti Maryam ini tidak pernah berkahwin, namun beliau ini menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala, di mana beliau mengandungkan seorang anak walhal beliau tidak berkahwin. Jadi penerimaan beliau terhadap apa yang telah diqadakan Allah, ini merupakan satu sifat yang kita boleh lihat daripada beliau, adalah sifat
ketaatan dan beliau ada sifat kehormatan beliau, menjaga maruah dirinya. Kemudian diceritakan juga di sini nama-nama yang selanjutnya Siti Asyah. Banyak nama di sini diletakkan Siti Asyah iaitu isteri Firaun. Kemudian Siti Muti'ah, Siti Zubaidah dan Siti Zinirah. Banyaklah boleh dapat lihat pada nama-nama tersebut di dalam buku ini. Okey, baik, alhamdulillah. Sekarang kita masuk kepada bab kedua. Okey, baik. Bab kedua adalah bertajuk janji Allah untuk wanita. Okey, baik. Janji Allah untuk wanita. Jadi dikatakan di sini dalam Islam setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama tanpa mengenal jantina sama ada lelaki maupun perempuan. Semuanya adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai hak dan peluang memilih jalan ke syurga maupun sebaliknya. Tidak ada sedikit pun perbezaan darjat di antara kedua-duanya melainkan nilai takwa. Jadi nak kata kat sini, kedua-duanya sama, tapi yang walaupun darjat mana sekalipun, peringkatnya tinggi mana sekalipun, tapi di mata Allah semuanya sama. Yang membezakan adalah amal ibadah dan juga bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka kepada Allah SWT. Di dalam surah Al-Hujurat disebut oleh Allah, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa supaya kamu saling mengenali. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha mengenali. Jadi di sinilah nak menguatkan lagi tentang darjat kita. Jadi dalam buku ini dikatakan ada beberapa nama yang memang Allah dah janjikan syurga. Dan Allah dah janjikan syurga disebabkan atas usaha mereka, disebabkan atas keikhlasan mereka dalam perjuangan mereka di dalam Islam. Jadi nama-nama ini sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya siapa? Ini terdapat dalam hadis hadis sahih diterangkan oleh Imam Tirmizi. Dikatakan di sini nama-nama, tapi nama ni semua nama lelaki dululah. Nama lelaki contohnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. Banyak lagi sebenarnya, tapi ini adalah mana nama-nama yang memang Allah Subhanahu Wa Taala dah menjadikan syurga untuk mereka. Dan diceritakan dalam sebuah riwayat juga Rasulullah telah menjamin sebanyak 70,000 orang yang akan masuk ke syurga tanpa dihisap. Subhanallah, best kalau dapat nama kita tu ditulis, dicatat kat situ, dapat masuk dijamin syurga. Subhanallah, masya-Allah. Pasti ia satu perkara yang tak terhinggalah kebahagiaannya. Sebab apa yang kita tahu? Kebahagiaan di dunia sementara, tapi di akhirat adalah selama-lamanya. Jadi nama-nama ni telah pernah Rasulullah SAW sebutkan. Dan orang-orang ini sudah tentu-tentunya lah orang-orang yang kebanyakannya ada pada ketika zaman Rasulullah SAW. Jadi tak lupa juga ada juga nama-nama wanita-wanita yang telah dijamin syurga. Jadi dituliskan di buku ini supaya apa? Dapat kita lihat bagaimana wanita ini dapat masuk syurga. Jadi kalau seandainya kita tahu bahawa wanita ini sudah dipilih Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke syurga, tahulah kita macam mana kita punya guidelines untuk kita menjadi wanita soleh. Sebab dah tentu-tentunya wanita yang disebutkan tu masuk syurga, betul tak? Kan? Jadi disebutkan di sini di antara nama-nama yang disebutkan adalah yang pertama yang disebutkan adalah yang tadi saya sebutkan, Sayyidatina Khadijah, isteri pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menyingkap sedikit tentang sejarah Sayyidatina Khadijah, yang tadi saya dah beritahu waktu turunnya wahyu yang pertama, beliaulah yang berikan dorongan kepada suaminya Nabi Muhammad SAW. Tak apa, jangan takut, sesungguhnya Allah tu Maha Pengasih Penyayang, Dia tidak akan menzalimimu. Kalau lihat pada kata-kata beliau sewaktu dia memujuk Nabi Muhammad, waktu tu Nabi Muhammad terketar-ketar kan, menggeletar selepas berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam di gua. Jadi bila balik rumah, Rasulullah SAW ketakutan. Sebab apa? Satu perkara baru, fenomena yang tak pernah berlaku, magical kan, tiba-tiba ada orang datang peluk kemudian kata ini wahyu daripada Allah, kaulah Rasul. Jadi beliau sangat terkejut dan pada ketika tak ada sesiapa pun di samping beliau kecuali satu orang ini tersebut, iaitu isterinya Khadijah.
Dan bila lihat pada kata-kata beliau, subhanallah, mengandungi pelbagai dia punya kata-katanya tu, kalau didengarkan tu, daripada rasa takut tu hilang takutnya. Kata-kata yang beliau cuba untuk sampaikan pada Rasulullah supaya jangan takut, sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih Maha Penyayang, dia tidak akan menzalimimu wahai Rasulullah. Tu di antara kata-katanya lah. Jadi setelah mendengar kata itu, Rasulullah pun rasa tenang, kemudian dia diberi kekuatan untuk dia macam rasa yakin, okeylah, insya-Allah ini adalah satu amanah yang baru. Kemudian Sayyidatina Khadijah, beliaulah yang mencetuskan idea untuk di mana dia mencari bantuan. Jadi bantuan apa? Bantuan yang di mana dia tanya kepada saudaranya Waraqah bin Naufal untuk tahu keadaan Rasulullah SAW. Dan dari situlah dikonfirmkan, dia tahu, oh memang betul itu adalah utusannya terakhir. Jadi daripada peristiwa ini kita nampak, kita dapat pelajari, untuk ciri-ciri wanita saleh, rupanya kita ni harus menjadi seorang pendorong yang baik untuk suami kita, ataupun pendorong yang baik untuk ahli keluarga kita. Kerana tak ada sesiapa yang lain yang dapat yang lebih sesuai daripada kita sebagai seorang wanita. Mungkinlah sebagai ibu, ataupun sebagai ketua rumah tangga, sebagai kakak, ataupun sebagai adik perempuan, tak kisah. Tapi inilah peranan-peranan yang boleh dimainkan sebagai seorang wanita. Kita ambil dari pengajaran tersebut. Dan apabila Rasulullah SAW telah menyebarkan agama Islam, sedikit je saya ambil contoh daripada satu tragedi di mana di Mekah pada ketika itu, bila Islam berkembang, bagaimana reaksi musyrikin pada ketika itu? Mereka sangat-sangat tak suka. Mereka nampak Nabi Muhammad SAW nampak saja orang-orang muslimin, orang-orang yang beriman pada Allah, mereka akan lakukan satu penganiayaan, satu kezaliman. Dia campak batu, dia kata-kata yang buruk pada mereka, sampailah mereka boykot. Ada satu tahun tu kan, di mana mereka boykot orang-orang musyrikin Mekah ni semua. Mereka boykot untuk tidak berjual beli dengan orang-orang Islam. Supaya apa? Orang-orang Islam ni lapar, tak dapat nak makan apa-apa. So mungkin orang fikir kalau orang Islam dah kesusahan, akan dalam keadaan yang kesempitan, mereka akan keluarlah daripada ajaran Islam. Macam itulah cara dia nak buat satu strategi mereka lah kan. Tapi mereka tak tahu iman ni bukan dari segi situ, iman daripada hati, betul tak? Bila imannya adalah hati dah kuat, mereka orang musyrikin buat apa pun pada ketika itu, mereka semua, orang-orang Islam semua masih bertahan, subhanallah. Dalam beberapa tahun, beberapa tahun mereka sabar, orang-orang muslimin dalam Mekah ketika itu. Waktu itu baru-baru jugalah Islam disebarkan. Jadi mereka sabar dalam keadaan itu, termasuk isteri Rasulullah SAW, iaitu Sayyidatina Khadijah ini. Asalnya Sayyidatina Khadijah ni seorang kaya raya. Dia, sebelum berkahwin dengan Rasulullah, dia seorang pedagang kan, banyak harta-hartanya. Dan setelah Islam datang, beliau tak ada satu sen pun nak tinggalkan harta. Semua hartanya diberikan untuk kegunaan masyarakat Islam pada ketika itu. Nak gunakan untuk peperangan, nak gunakan untuk pemakanan, nak gunakan untuk segala bajet-bajet yang menguruskan hal ehwal orang Islam pada ketika itu. Jadi di sinilah kita nampak di mana peranan Siti Khadijah bukan sahaja sebagai seorang isteri kepada Rasulullah, tetapi juga sebagai seorang pendamping untuk seorang pemimpin. Jadi dia mendorong dari segi harta bendanya semuanya diserahkan untuk kegunaan para muslimin pada ketika itu. Disampaikan beliau miskin Siti Khadijah ini. Jadi sebabkan itulah berkat pada keluhuran Sayyidah Khadijah, pengorbanan beliau, tak kira tenaga, tak kira harta, tak kira jiwa raga, semuanya diserahkan, semuanya untuk kepentingan orang Islam pada ketika itu dan untuk perjuangan Rasulullah. Maka disebutkan beliau di antara ahli syurga. Agak-agak dapat tak kita nak menjadi, kita korbankan segala-galanya, masya-Allah. Jadi inilah di antara jiwa wanita ini yang sangat luhur. Dan dikatakan di sini dalam sebuah hadis, Aisyah berkata, radhiyallahu anha berkata, saya tidak pernah rasa cemburu dengan mana-mana isteri Rasulullah SAW seperti mana saya mencemburui Khadijah radhiyallahu anha. Meskipun beliau telah meninggal dunia ketika baginda mengawini saya, namun saya sering mendengar Rasulullah SAW mendengar Rasulullah SAW menyebut-nyebut tentang Khadijah, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu
baginda bahawa Allah telah membina sebuah istana bernama Qasab yang diperbuat daripada batu permata dan mutiara di syurga. Dan apabila baginda menyembelih kambing, pasti baginda akan mengirimkan bahagian-bahagian kambing itu kepada rakan-rakan Sayyidah Khadijah, riwayat Bukhari. Jadi di sini dikuatkan lagi memang disaksikan bagaimana cintanya Rasulullah SAW terhadap isterinya Sayyidah Khadijah. Walaupun dia dah meninggal pun Rasulullah teringat-ingat, sebab akan teringat akan jasa baik dia, akan teringat akan pengorbanan dia. Jadi disebabkan kebaikan itulah Rasulullah masih lagi menyebut-nyebut tentang Sayyidah Khadijah. Jadi masya-Allah kita dapat lihat inilah di antara orang-orang yang dijamin syurga, iaitu yang pertama Siti Khadijah. Kemudian ni juga saya ingin kongsi, ada banyaklah nama kat sini tapi saya sentuh dua je lah. Kalau tak hari ni cerita banyak juga. Yang kedua mungkin saya boleh kongsi bercerita tentang anak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra ini adalah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunya Sayyidatina Khadijah, dan ini juga adalah merupakan anak yang sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Fatimah dikawinkan oleh Sayyidina Ali. Dan dikatakan riwayat, walaupun nak nampakkan sayangnya Rasulullah pada Sayyidah Fatimah, walaupun dia dah berkahwin, Rasulullah masih lagi nak berjumpa pada anaknya, akan sentiasa menziarahi rumah anaknya Sayyidah Fatimah. Dia akan singgah ke rumahnya, akan beri salam kepada anaknya. Begitu tanda cintanya seorang kekasih Allah terhadap anaknya. Jadi bagaimana kita nak tahu macam mana Fatimah juga seorang yang dijamin syurga? Okey, di sini kita dapat lihat, iaitu diriwayatkan bahawa setelah Rasulullah SAW selesai menunaikan haji wada, haji yang terakhir, dan ketika itu baginda terlihat Fatimah, maka baginda memanggilnya dengan gembira seraya berkata, "Selamat datang wahai puteriku." Lalu baginda menyuruh Fatimah duduk di sebelah kanannya dan membisikkan sesuatu, sehingga Fatimah menangis teresak-esak. Dan ketika Fatimah terlalu sedih sekali, lalu baginda membisikkan sesuatu kepadanya sehingga menyebut Fatimah terus tersenyum. Apabila Aisyah bertanya, maka Fatimah menjawab. Dia dah lepas dah lama, Rasulullah SAW dah meninggal. Aisyah nampak peristiwa ini, di mana bila Rasulullah SAW nak hampir-hampir pergi menghadap Ilahi, jadi Aisyah nampak Fatimah itu sedang mula-mula dia menangis sangat-sangat. Kemudian dia ketawa kegembiraan. Jadi selepas itu dah lama, Aisyah ni seorang yang pintar, dia seorang yang sangat peka pada keadaan sekeliling. Dia nak tahu kenapa ini berlaku, Fatimah berkata gini kan. Jadi bila ditanya, Fatimah pun menjawab. Fatimah pun menjawab, apa dia kata? Rasulullah membisikkan kepadanya apa yang membuatkan sehingga dia menangis dan tersenyum. Dia kata yang pertama, bisikan pertama Rasulullah membisikkan adalah bagi memberitahu bahawa malaikat Jibril telah membacakan Al-Quran dengan hafalan kepada baginda sekali setiap tahun. Tetapi sekarang malaikat Jibril membacakannya 2 kali setahun. Lalu baginda berkata, "Sesungguhnya saya melihat ajal saya semakin dekat. Maka bertakwalah dan bersabarlah. Sebaik-baiknya pendahulu untukmu adalah saya." Dan kerana itulah perkataan itu yang Rasulullah dah bagi hint kepada Fatimah, sebenarnya anak kesayangannya, yang bahawa dirinya akan pergi menghadap Ilahi. Sebab itulah beliau menangis teresak-esak. Kemudian yang kedua, bisikan yang kedua, Rasulullah SAW berkata pada Fatimah, "Wahai Fatimah, apakah engkau tidak sudi menjadi penghulu wanita penghuni syurga? Dan engkau adalah orang pertama daripada keluarga saya yang akan mengikut saya." Ini Rasulullah SAW bisikkan kepada telinga Fatimah alaihissalam. Fatimah. Jadi lantas setelah Fatimah mendengar, dia terus tersenyum ceria. Jadi itulah di sebalik kisah macam mana mula-mula Aisyah nampak, kenapa Fatimah mula-mula menangis kemudian ketawa. Oh, ini dah disampaikan. Jadi dari sini kita dapat lihat bahawa Fatimah Az-Zahra, anak kepada Rasulullah SAW juga merupakan seorang yang dijadikan syurga. Dan ada seorang lagi wanita yang mungkin ibu-ibu pernah dengar, yang namanya Sumayyah. Pernah dengar tak? Sumayyah binti Khayyat. Beliau ini adalah di antara pengikut Islam pada waktu awal Islam disebarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Sumayyah ini
uh, isteri kepada Yasir bin Amin Al-Ansi. Isteri kepada Yasir Al-Amin. Dan mereka ini adalah sebenarnya hamba yang disimpan oleh salah satu daripada seorang musyrikin. Dia kira ketuanya itu, bosnya itu orang kafir dan orang musyrikin Mekah pada ketika itu. Dan dia orang bos dia punya pemimpin, dia punya orang panggil apa saya lupa dia punya perkataan dia. Orang yang menjaga mereka ini, hamba-hamba ini, dia ni sangat tidak suka kepada agama Islam. Jadi setelah beliau satu ketika mereka semua satu keluarga menganuti agama Islam pada ketika itu. Jadi Sumayyah isterinya, kemudian suaminya Yasir bin Amin dan anaknya Ammar bin Yasin masuk pada agama Islam. Dan apabila diketahui diketahui oleh penjaganya, jadi apa yang berlaku, mereka melakukan siksaan yang amat dahsyat kepada keluarga ini. Siksaan yang sangat tak terperi, yang kalau orang lihat pada ketika itu mereka kata Masya Allah, sangat-sangat dahsyat sekali siksaan yang diberikan kepada keluarga Yasir ini. Sampaikanlah Rasulullah SAW bila nampak mereka sekeluarga itu disiksa oleh tuannya, itu perkataannya, tuannya disiksa oleh tuannya, maka Rasulullah berkata, bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah di syurga. Jadi di situ janji Rasulullah kepada mereka, telah dijanjikan syurga. Sebab apa? Memang waktu tu memang orang-orang musyrikin kat situ memang mereka dengki. Mereka kalau nampak ada orang masuk Islam saja ketika itu, memang dia punya aim nak keluarkan orang daripada agama Islam. Jadi tapi disebabkan keimanan yang kuat pada ketika itu, orang gertak nak zalimi, nak cederakan diri, nak melakukan satu perkara yang jahat. Mereka ni seolah ada kekuatan yang luar biasa. Yang luar biasa sampai orang kan buat apa pun mereka dah tak kisah. Sebab apa? Keimanan dan keikhlasan yang ditanamkan pada mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kekuatan. Jadi sini kita dapat lihat kekuatan yang ada pada Sumayyah, iaitu mempertahankan imannya walaupun dirinya itu tidak dapat beliau pertahankan. Tapi yang penting agama tersebut. Jadi itulah di antara nama-nama ada sini wanita dambaan syurga. Dan juga penulis di sini mengingatkan bahawa di samping wanita-wanita yang dalam syurga yang dapat kita pelajari daripada kisah mereka, ada juga sebuah tempat di mana di sini juga banyak wanita yang termasuk di dalam tempat itu, iaitu di neraka. Jadi pernah Rasulullah SAW pernah bersabda, saya tidak pernah melihat api neraka seperti hari ini kerana adanya penyiksaan yang amat dahsyat di dalamnya. Dan saya melihat bahawa kebanyakan ahli neraka adalah perempuan. Rasulullah ditanya, mengapa wahai Rasulullah? Lantas baginda menjawab, perempuan yang tidak tahu mengenang budi suaminya dan mengkufurkan ihsan suaminya, jika engkau melakukan seberapa banyak kebaikan sekalipun kepadanya, nescaya dia tidak akan pernah merasa cukup. Jadi di hadis ni ada pelbagai asbab dan sebab mengapa wanita dimasukkan di dalam neraka. Banyak kupasan yang disebutkan. Tapi yang penting yang kita nak tahu daripada sini, kita ni seperti harus berhati-hati. Harus berhati-hati dalam segala muamalah kita, kerana apabila tersalah, di sinilah dapat kita diingatkan tentang azab-azab neraka di sini. Lebih-lebih lagi di dalam kisah sewaktu Isra' Mi'raj, apabila Rasulullah SAW diperlihatkan kepada keadaan orang-orang di dalam neraka pada ketika itu. Jadi Rasulullah pernah melihat bagaimana siksaan-siksaan yang diberikan kepada wanita-wanita. Di antara siksaannya yang dikongsikan di sini, Rasulullah pernah ternampak wanita yang digantung rambutnya, wanita yang digantung lidahnya, wanita yang diikat kaki dan tangannya, dan semuanya ini ada huraiannya. Apakah dosa-dosa yang mereka telah lakukan? Jadi peringatan-peringatan ini adalah supaya apa? Dapat kita pelajari untuk kita elakkan, sebab di sinilah
di mana Rasulullah SAW pun tak nak kita tergolong di dalam golongan-golongan ini, tentang peringatanlah bagi kita semua. Okey, alhamdulillah, baik. Kita sekarang masuk, ada sedikit lagi masa, insya-Allah. Saya masukkan sedikit tentang masuk pada bab yang ketiga dalam buku ini. Okey, baik. Bab yang ketiga, tajuknya adalah fungsi wanita dalam keluarga dan masyarakat. Okey, fungsi wanita dalam keluarga dan masyarakat. Okey, baik. Jadi fungsi wanita ini apa sebenarnya? Tadi kita dah lihat kelebihan, kelemahan, kemudian kita pun dah diberikan dengan tokoh-tokoh wanita yang mulia supaya dapat kita ambil iktibar, dan kemudian sekarang ni kita nak jadikan, kita nak tahu diri kita bagaimana peranan kita dalam institusi masyarakat dan keluarga. Jadi sebenarnya kalau kita nak lihat, masyarakat yang kuat datangnya adalah daripada belakangnya keluarga yang kuat. Dan keluarga yang kuat itu punca punca dia dari mana? Adalah daripada wanita yang hebat. Tu dia ada rantaian kat situ. Okey, masyarakat yang hebat asal dari keluarga yang hebat. Keluarga yang hebat, belakangnya tu siapa? Wanita-wanita yang hebat. Jika wanita itu mungkin tak hebat, maka dia akan efek, dia akan memberi satu impak kepada kekeluargaan, institusi masyarakat. Dia nampak tak besar sekali peranan wanita, walaupun wanita ni kita lihat macam fitrahnya tu lembut. Okey, mungkin kita selalu lihat lelaki itu adalah seorang ketua rumah tangga, dia lah sebagai ketua dan sebagainya, tapi kita jangan lupa wanita tu main peranan belakangnya tu. Di belakangnya kita lah orang kuat di sebalik tabir tersebut. Okay. Jadi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala dah menceritakan pelbagai kisah wanita yang disebutkan supaya kita dapat sedar bahawa wanita ini memang peranannya sangat besar. Memang peranannya sangat besar. Jangan kita ambil ringan. Jangan kita kata, kita ni perempuan, tak apalah, kita belakang-belakang je lah, bagi orang lain lah. Tidak, kita harus mainkan peranan kita. Dan saya ingin berkongsi di sini. Ada sebuah buku ni, dia memberikan peringatan pada kita. Dia sangat-sangat baik, Masya Allah. Dia kata kita nak jadi seorang wanita ini, kita harus ada 3 perkara tersebut. Okay, pertama, untuk jadikan kita sebagai wanita cerdik, wanita yang cerdik, kita bukan saja nak salihah, tapi kita kena ada wanita yang cerdik. Yang pertama adalah iman. Okay? Yang pertama adalah iman. Dan yang kedua adalah ilmu. Ilmu. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman. Jadi iman, ilmu, pengalaman, ketiga-tiga komponen ini akan membantu untuk menjadikan kita seorang wanita yang cerdik dan matang. Okay, kalau kita lihat pada yang pertama, bagaimana kalau seandainya wanita itu wanita yang beriman, ada iman, dia akan dianugerahkan dengan hati yang cerdik. Okay, hati yang cerdik. Hati yang cerdik ni maknanya apa tahu? Rohnya tu bersih. Kita senang nak menerima kebaikan. Ni kalau iman kita kuat. Dan kemudian kita ciri-ciri seorang wanita yang imannya baik itu juga dia ada sifat kehambaan. Selalu ingat pada Allah, selalu nak melakukan kebaikan. Dan apakah hiasan wanita yang beriman? Yang pertama tadi iman adalah hiasannya adalah hiasan senyuman yang baik, hiasan takwa kepada Allah, kesabaran, kasih sayang. Jadi sifat-sifat yang baik itulah hiasan bagi wanita tersebut. Jadi inilah yang pertama, komponen yang pertama yang sangat penting untuk kita sebagai wanita, penting sekali untuk ada iman. Iman kita ni kita kuatkan. Iman kita kuatkan. Kemudian komponen yang kedua adalah ilmu. Jadi ilmu ini saya rasa mungkin semua dah tahulah. Okey, nak dapat ilmu, mungkin kita dah hadir pada majlis-majlis. Kita sentiasa mendengar kepada nasihat. Kita sentiasa memberi peluang kepada diri kita untuk menambahkan ilmu-ilmu kita, ilmu agama kita dan mungkin ilmu-ilmu yang lain juga. Tapi harus kita ingat, pada ilmu tersebut, dia juga terbatas sebab ilmu menggunakan akal, betul tak? Jadi ilmu menggunakan akal, kadang bila tidak disupport, tidak dikuatkan dengan iman,
dia pun akan ilmu tu akan jadi sia-sia. Jadi sebab itu perlunya pertama tadi kita disebutkan untuk jadi wanita yang baik, wanita yang cerdik untuk menguruskan kehidupan harian supaya semuanya berlaras kepada kehendak Allah Subhanahu taala dan diberikan kebaikan akhirat. Yang pertama, semua wanita harus ada iman. Okay, dan yang kedua harusnya ada ilmu, dan yang ketiga pengalaman. Jadi dari segi pengalaman itu, okay, dia akan membantu kita supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang kurang, yang tidak baik, yang tidak mendatangkan manfaat. Jadi wanita-wanita sebegini kita harus ada ciri-ciri tersebut supaya dia dapat membantu kita untuk tahu menilai, tahu membuat keputusan. Sebab kita ni adalah, macam tadi saya kata, kita adalah pendorong kuat untuk satu institusi, institusi kekeluargaan. Jadi kalau kita lihat kepada contoh macam Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri kepada Rasulullah, dia sangat muda, betul tak? Dia sangat muda berbanding kepada isteri-isteri yang lain, tetapi umurnya tu tidak menandakan umur tidak menghadkan kematangan. Maknanya walaupun dia kecil lagi, di antara yang muda, tapi dia yang paling matang dalam semua orang. Dan Sayyidina Aisyah dianugerahkan Allah dengan kecerdikan dan kecerdasan akal. Jadi apabila bila Rasulullah SAW menyampaikan hadis kan, semuanya dia hafal. Semuanya dia hafal, kemudian nanti dia akan meriwayatkan hadis, dia akan sampaikan kepada wanita-wanita yang lain. Jadi dari sini kita dapat lihat asbab bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mendapat kecerdikan dan kematangan tersebut. Lihat kepada bagaimana pembawaan dia sewaktu kecil. Jadi sewaktu kecil tu memang Sayyidina Aisyah telah ada iman yang kuat. Yang tadi poin pertama, dia telah ada diisikan dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu taala dan terhadap Rasulullah SAW. Jadi bila iman dah kuat, dimasukkan dengan ilmu, dimasukkan dengan pengalaman, jadi fantastik, masya-Allah. Itulah jadinya seorang wanita hebat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau kita nak lihat bagaimana daripada kehidupan dia kan, pernah ada seketika Sayyidatina Aisyah diuji dengan satu fitnah yang sangat hebat. Ada seorang yang ingin menjatuhkan Sayyidatina Aisyah. Dia buat fitnah. Sayyidatina Aisyah melakukan sesuatu yang buruk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau menghadapi fitnah tu dengan sangat sabar, dengan sangat tenang. Sebab apa? Dia tu dipenuhi dengan keimanan dalam dirinya. Ini dapat kita pelajari dari sini. Kalau seandainya kita ada ujian, kita tak melata, kita sabar, kita menghadapi dengan penuh ketekunan, dan kita tahu bahawa semuanya akan diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iman itu sangat penting. Dapat juga di antaranya adalah wanita-wanita hebat yang lain, seperti seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang telah saya kupaskan tadi. Okey, jadi dikatakan dalam buku ni, dalam suasana realiti kita sekarang ini, kalau kita perlihat, wanita ini bukan saja gunakan satu topi. Kita bukan saja bantu di rumah, tapi juga kita sekarang tak macam dulu-dulu lah. Dulu tak bekerja kan. Kita wanita boleh fokus pada rumah tangga kan, menjaga makan minum suami, anak-anak, menjaga urusan rumah dan sebagainya. Tapi sekarang dengan keadaan kita sekarang ni, wanita pun harus bekerja, keluar bekerja kan. Jadi walaupun begitu, ia tidak bermakna kita harus meninggalkan tanggungjawab kita. Jadi kita melakukan semua tanggungjawab tersebut. Jadi baik menjadi seorang ibu, seorang isteri, menjadi seorang pekerja. Jadi kesemua peranan-peranan ini kita haruslah bijak mengimbangi. Bijak mengimbangi tanpa kita mengabaikan tanggungjawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengasuh. Jadi disebabkan semua inilah, semua perkara-perkara inilah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat kita sebagai seorang wanita. Mengangkat darjat kita. Banyak sebenarnya kita bertanggungjawab ni. Masya-Allah. Okey, tadi kita dah tahu tentang wanita ni, tanggungjawab kita dan sebagainya. Dan sekarang ni buku ini juga menceritakan wanita ini juga satu amanah. Wanita ini satu amanah. Belakang kita, wanita ini sebenarnya ada yang memimpin kita. Walaupun kita ni ada banyak tanggungjawab kita kan, tadi kita cerita pada keluarga, pada masyarakat kan, tapi kita ni pun juga sebagai satu tanggungjawab pada seseorang yang lain. Siapa orang lain tu? Itu adalah
orang yang bernama lelaki. Orang yang bernama lelaki. Jadi lelaki ini, mereka inilah yang bertanggungjawab memikul amanah menjaga wanita sepenuhnya. Seperti yang telah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah An-Nisa, Allah berkata kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kerana itu Allah melebihkan sebahagian mereka lelaki atas sebahagian yang lain. Jadi wanita ini kita dah jalankan tanggungjawab kita dan sebagainya. Lelaki pula dia pun ada tanggungjawab pada kita. Jadi mereka ni harus memberikan kita pakaian, makanan, memastikan kita punya kehidupan kita ni dijamin dengan baik. Jadi di situlah bermainnya peranan lelaki di sini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, setiap dari kamu adalah pemimpin dan setiap dari kamu juga akan dipertanggungjawabkan ke atas apa yang dipimpin. Jadi disebabkan itu tanggungjawab untuk membantu dan membimbing wanita untuk masuk ke syurga sepenuhnya adalah lelaki. Jadi kalau lelaki itu gagal untuk mendidik wanita, memberikan pendidikan, memberikan nasihat pada wanita, makanya akan gagallah untuk masuk ke syurga. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba dijadikan Allah sebagai pemimpin bagi orang-orang yang dipimpinnya, kemudian dia meninggal dalam keadaan menipu orang-orang yang dipimpinnya, melainkan Allah mengharamkan syurga atas dirinya. Jadi penting sekali untuk kepimpinan lelaki pada perempuan pula. Nampak tak dia punya dia punya maha suci Allah Subhanahu Taala yang maha agung lagi maha adil ini, dia berikan setiap insan ini tanggungjawab masing-masing. Wanita tanggungjawabnya, lelaki tanggungjawabnya. Jadi kalau kita lihat dia sebenarnya berpusing tau. Berpusing. Jadi masing-masing memainkan peranan antara satu sama lain supaya kita dapat berta'awanu untuk masuk ke syurga bersama-sama. Jadi dia tak ada istilah saya buat kebaikan untuk diri saya seorang, dah saya nak masuk syurga seorang. Tak ada. Lelaki pun tak boleh meninggalkan wanita seorang diri. Mereka harus dipertanggungjawabkan juga atas tanggungan-tanggungan wanita. Siapakah lelaki tersebut? Jadi di sini dia kata, siapakah lelaki-lelaki yang harus bertanggungjawab ni kepada wanita? Yang pertama disebutkan di sini, yang pertama adalah ayah. Ini semestinya lah ayah, seorang ayah itu tanggungjawabnya adalah mendidik anak-anaknya. Yang lebih khusus di sini anak perempuan jugalah. Anak perempuan itu ibarat satu tanggungjawab yang amat besar. Kalau tak dapat betul jaga anak perempuan itu, ibaratkan seperti dia seperti satu kerugian bagi dirinya. Dan Rasulullah pun pernah juga menjamin bagi siapa yang berbuat baik pada anak perempuan, ini anak perempuan yang baik ini akan menjadi penghalang bagi ibu bapanya masuk ke pintu neraka. Jadi di situ ganjaran yang amat besar tu. Di sebalik tu ada dia punya homework dia. Apa homework dia? Ayah ni kena pastikan didikannya cukup pada anak-anak. Tegur anak-anaknya seandainya mereka lakukan kesilapan. Bimbing mereka supaya mereka tidak tersasar. Dia tanggungjawab yang kepada ayah, kepada seorang ayah. Okey, yang kedua, lelaki yang kedua yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga seorang wanita adalah seorang suami. Jadi kalau mungkin ibu-ibu sini pernah lah, mungkin kalau waktu dulu-dulu kan, mungkin sewaktu nak nikah kan nanti diingatkan pada sang suami untuk pastikan menjaga isteri sebab ini adalah tanggungjawab membesar mereka kan. Memang betul. Jadi setiap apa yang dilakukan seorang isteri itu, bebanannya itu akan dipertanggungjawabkan oleh suaminya. Jadi kalau isterinya itu tidak melakukan perkara yang baik, baiklah juga suaminya akan dapat. Tapi kalau isterinya melakukan perkara yang tidak baik, suami dia juga akan ditanya oleh Allah mengapa demikian dan demikian. Jadi suaminya harus melaksanakan tanggungjawab mereka supaya untuk membimbing dan juga untuk menjadi ketua yang baik. Ketua yang baik supaya masing-masing dapat berjaya di dunia maupun di akhirat. Jadi di sini Jabir radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para suami, bertakwalah kamu semua kepada Allah dalam urusan isteri
Sesungguhnya mereka itu adalah sebahagian daripada kamu. Kamu mengambil mereka dengan amanah Allah, menjadikan halal kemaluan mereka dengan kalimah Allah. Kamu berkewajipan untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka dengan kebaikan. Jadi kalau seorang wanita itu dulunya di bawah tanggungjawab ayah, jadi apabila sudah berkahwin, tanggungjawab itu berpindah kepada seorang suami. Jadi kalau sebagai seorang lelaki ni, mungkin kita sebagai ibu-ibu ada anak-anak lelaki, dari kecil lagi kita juga berikan tunjuk ajar pada mereka yang mereka ni satu hari akan menjadi seorang ketua. Jadi kalau dari sekarang ni mereka tak diberikan dengan tanggungjawab kecil-kecil, bagaimana akan datang nak memberi tanggungjawab untuk mengetuai sebuah rumah tangga, betul tak? Jadi daripada kecil kita berikan mereka, seorang lelaki ini diberi pengetahuan tentang mereka bakal menjadi seorang ketua. Tak payah tunggu jadi ketua kelas, tak payah tunggu nak jadi ketua satu company. Dalam rumah tangga sendiri mereka jadi ketua. Jadi berikan mereka satu kesedaran, satu untuk mereka tahu bahawa akan datang mereka harus memimpin keluarga. Jika mereka gagal memimpin keluarga, gagallah juga institusi keluarga tersebut. Tanggungjawab besar tu untuk yang kedua, seorang lelaki bernama suami. Yang ketiga, lelaki yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk menjaga kita yang wanita ni. Yang ketiga adalah saudara lelaki. Maknanya adik-beradik lelaki lah. Seandainya ayahnya tak ada, ataupun mungkin tidak berkahwin, ataupun suaminya telah pergi menghadap Allah Subhanahu Taala. Jadi orang yang ketiga yang amanahnya itu untuk menjaga wanita adalah abangnya, abang lelaki atau adik lelaki lah. Mana-mana saudara lelaki. Ada satu kisah ni. Kisah ini dia nak bagi satu keinsafan bagi kita. Dia kata kat sini, ni kisah ini saya di sini dia kata kisah ini ditulis dalam kitab Al-Kabair lah, dalam satu kitab. Dia berkata ada seorang lelaki kaya ni, seorang kaya Muslim, dia pergi ke Mekah nak tunaikan haji. Kemudian dalam genggaman ni ada duit 1,000 dinar. 1,000 dinar, banyak tu kan duit tu. Jadi takkan nak bawa ke sana ke sini kan, kalau nak buat ibadah haji kan banyak berpindah randa. Jadi takutlah mungkin kehilangan duitnya. Maka apa lelaki ni buat? Lelaki ni dia carilah seorang lelaki dalam Mekah tu yang boleh jaga duit 1,000 dinarnya. Jadi jumpalah dia dengan seorang lelaki yang jujur. Orang kata dia akhlak mulia, orang yang simpan duit dengan orang ni memang baik. Jadi si orang ni si Haji ni lah, panggil Cik Haji ni. Cik Haji ni pun tinggalkanlah duit 1,000 dinar kepada lelaki tersebut dan dia mula melakukan ibadah hajinya. Bila dia dah selesai melakukan ibadah hajinya, kemudian bila dia patah balik pergi ke seorang yang dia tinggalkan 1,000 dinar tu, orang tu dah meninggal. Dah meninggal. Alamak, kalau dah meninggal macam mana dengan duit saya yang 1,000 dinar tu? Jadi dia tanyalah pada ahli keluarga dia. Ahli keluarga orang yang dah meninggal tu lah, ada tak dapat tahu di mana duit 1,000 dinar saya ya? Tak ada satu pun keluarganya tahu. Jadi orang Pak Haji ni dia cubalah cari penyelesaian, macam mana saya nak tahu duit saya dekat mana si mati ni tinggalkan. Jadi dia jumpa dengan satu ulama ni, kemudian ulama ini menyarankan, dia kata dengan si haji, orang yang lakukan haji ni, dia kata, okey, kalau begini penyelesaiannya adalah cuba kamu pergi ke satu telaga ini, iaitu telaga Zamzam di Mekah, kemudian cuba kamu menyahut namanya. Menyeru namanya, dan seandainya dia di antara penghuni syurga, maka orang ini akan menyahut pada dirimu, dia kata gitu. Dia kata gitu pada si haji ni lah. Maka si Pak Haji ni pun pergilah pada telaga Zamzam tersebut dan cuba sahut nama si fulan tersebut lah yang simpankan duitnya 1,000 dinar. Tak ada sahutan. Jadi orang Pak Haji ni pergi balik pada ulama tu, kata, alah, tak ada orang nyahut pun saya dekat telaga Zamzam. Kemudian apa ulama tadi kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, okey, dia kata, saya khawatir si mati ni ada termasuk yang termasuk orang yang tidak masuk ke syurga. Okey, jadi dia kata gini, si seorang ulama ini katakan, okay, cuba kamu pergi ke satu telaga ini di sebuah negara di Yaman, nama telaga tu Barahat, dan cuba kamu panggil namanya di situ. Seandainya dia sahut, mungkin kamu akan dapat jawapan di situ. Jadi maka orang lelaki ni pergilah ke telaga tersebut, dan bila dia pergi ke telaga tersebut dan bila menyahut nama si mati tu,
Si mati tu menjawab, ya dan sebagainya lah, tentang dia beritahulah keberadaan di mana duit si Budina yang disimpankan di situ. Kemudian peliklah si Pak Haji ni tanya, macam mana kamu boleh menjawab menyahut daripada di sini kan? Apa yang buatkan kamu ni masuk di antara orang-orang yang masuk ahli neraka? Bukankah mereka kata kamu ni orang jujur, orang yang baik hati dan sebagainya? Kemudian apa yang dijawab oleh si mati itu? Dia menjawab, aku mempunyai seorang saudara perempuan yang miskin dan aku tidak pernah mempedulikannya dan bertanyakan hal keadaannya serta tidak merasa kasihan kepadanya. Maka kerana itulah Allah telah menyiksaku di sini dan menempatkanku di neraka Jahannam. Jadi daripada kisah ini dia dapat dilihat akan ada siksaan bagi di mana seandainya lelaki ini mereka tahu mereka mungkin ada adik-adik wanita yang mungkin dah tak ada ayah, dah meninggal, suaminya tak ada, kan tak ada sesiapa, mereka harus mainkan peranan sebenarnya, sebab itu juga ada di antara tanggungjawab mereka. Yang ketiga tadi apa? Anak lelaki. Kemudian yang keempat, lelaki yang akan dipertanggungjawab adalah anak lelaki. Anak lelaki. Jadi apabila jika seorang itu mungkin dah berkahwin, ada anak-anak, jadi anak lelaki ini juga ibunya ni merupakan amanah bagi seorang anak lelaki itu untuk menjaganya. Amanah bagi untuk menjaganya. Ada satu kisah juga di mana kisah ini seorang ni namanya Uwais Al-Qarni. Dah dengar tak? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni orangnya tak ada dia hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, dan selepas Rasulullah meninggal pun dia masih hidup. Tetapi walaupun dia sezaman dengan Rasulullah, dia sangat nak jumpa Rasulullah. Dia sayang pada Rasulullah. Sayang dia tu kan macam orang kata zaman sekarang ni korang panggil fan lah, fan. Macam peminat yang sangat sayang pada Rasulullah. Dia tinggal di Yaman. Orangnya tinggal di Yaman, jauh daripada Mekah. Tapi disebabkan keadaan dirinya, sebab dia tak boleh nak pergi jauh sebab dia miskin, kemudian keadaan dirinya yang berpenyakit, dia ada penyakit kulit yang tak dapat disembuh, kemudian dia tak ada sesiapa lagi di dalam rumah tu kecuali ibunya yang dah uzur, yang dah tua. Jadi sebab keadaannya sangat daif, jadi dia nak jumpa Nabi tapi tak dapat langsung nak jumpa, tak berkesempatan jumpa Nabi sebab apa? Nak jaga ibunya ini. Jadi sisa-sisa hidupnya tu diberikan untuk khas untuk menjaga ibunya yang sakit. Tapi dalam hati dia tu, ya Allah, Masya Allah, bergelora untuk jumpa Rasulullah SAW. Sampaikan tak kala satu ketika dia cuba minta izin pada ibunya, kata, ibu, saya nak pergi jumpa pada Rasulullah, saya dah rindu sangat pada Rasulullah, saya nak jumpa Rasulullah di Madinah. Kemudian ibunya melihat pada kesediaan Uwais, ibunya kata, okay, pergilah, tapi apabila jumpa Rasulullah cepat-cepatlah balik kan, sebab tak ada orang jaga ibunya. Jadi Uwais Al-Qarni cubalah jumpa pada Rasulullah. Tapi tak kala dia sampai di Madinah, Rasulullah dah berangkat pergi ke tempat lain untuk melakukan perjuangan pada ketika itu. Dia tak jumpalah, macam selisih, tak sempat berjumpa Uwais Al-Qarni. Tapi bila Rasulullah SAW pulang ke Madinah, Rasulullah SAW dah dapat alamat. Allah bukakan pada dia. Ada seorang pemuda ni, sebenarnya dia dah tahu pemuda ni mencari dia. Dan memang pada ketika itu Sayyidah Aisyah memang beritahu Rasulullah, memang ada pemuda nak jumpa Rasulullah dari Yaman, pemuda ni. Tapi Rasulullah tak ada, jadi tak jumpa. Rasulullah buka cerita, dia buka rahsia. Dia kata apa? Sesungguhnya lelaki tadi yang datang itu namanya Uwais. Seandainya berjumpa dengan Uwais ini, maka mintalah doa daripada dia. Sebab apa? Sesungguhnya dia ini terkenal di langit. Uwais Al-Qarni ni pada zahirnya orang tak nampak, orang miskin biasa-biasa, tak orang kenal dia. Tapi Rasulullah ni mungkin Allah memberikan satu ilmu lah. Rasulullah tahu yang Uwais ni sebenarnya terkenal di langit. Semua para malaikat, semua segala makhluk yang Allah ciptakan di langit semuanya kenal. Orang langit kan semuanya yang suci, yang bersih kan. Dia kenal tentang Uwais Al-Qarni. Apa yang buatkan Uwais sampai terkenal? Itu cerita dia, apa yang buatkan Uwais sampai terkenal di langit di situ. Jadi dikisahkan sebenarnya yang buat dia terkenal adalah atas dasar ibadah ikhlasnya, termasuk dia punya ibadahnya menjaga ibunya yang dah tua. Tu kisahnya. Disebabkan berkat dia menjaga ibunya yang dah tua, yang dah uzur tu, walaupun dia tak jumpa Rasulullah, tapi Rasulullah dah kenal dulu. Dikenal mana? Di langit tersebut. Jadi bila diceritakan kisah ini, Rasulullah cerita pada Umar.
Rasulullah cerita pada Umar, dia kata Umar kata kalau nanti akan jumpa dengan seorang yang namanya Uwais bin Amir daripada rombongan Yaman. Dia pernah ada sakit kulit dan dia pernah berbakti seorang ibu, maka seandainya jumpa, ni Rasulullah kata bersumpahlah pada Allah, maka akan diperkenankan apa yang dipinta. Jika engkau mampu untuk meminta kepada Allah supaya engkau diampunkan, maka mintalah melaluinya. Ini Rasulullah pesan pada Sayyidina Umar. Padahal ketika itu Sayyidina Umar juga di antara orang yang Allah janjikan syurga. Tapi nak kata pangkat Umar Al-Qarni tu ada pangkat dia yang special. Sebab apa? Dia berbakti pada ibu bapa dia. Masya Allah. Pada ibunya yang dah tua tu. Jadi di sini dapat kita ambil iktibar. Di sini Allah mengangkat darjat bagi seorang lelaki yang dapat berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibunya. Masuk anak lelaki. Okey, dan yang kelima yang disebutkan di sini, di antara lelaki yang juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga wanita adalah semua lelaki juga. Yang kelima ni semua lelaki juga. Jadi mana-manalah apabila nampak wanita di kalangan masyarakat sebagai seorang lelaki Muslim, mereka harus menjaga maruah wanita. Mereka harus menjaga maruah wanita sebab mereka inilah Allah dah meletakkan tanggungjawab untuk menjadi pemimpin, bukan saja untuk rumah tangga sendiri tetapi juga untuk masyarakat. Jadi dalam buku ini dinasihatkan wanita ini sebenarnya dikelilingi oleh lelaki-lelaki yang dapat menjadikan mereka wanita ini seorang yang lebih dekat kepada Allah. Jadi yang pertama tadi siapa? Ayah. Yang kedua suami. Yang ketiga saudara lelaki. Yang keempat anak lelaki dan yang kelima semua lelaki di muka bumi ini yang beriman kepada Allah, mereka dilindungi oleh wanita yang dilindungi oleh lelaki-lelaki tersebut. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah minggu depan kita akan bersambung. Kita dah masuk kepada bab fiqah minggu depan, iaitu taharah. Berkenaan dengan taharah wanita. Ini adalah bahagian 2 dalam buku ni, insyaAllah. Baik, saya akan tutup pada hari ini. Mana-mana yang baik datang daripada Allah SWT dan yang buruk datang daripada kesilapan, kekhilafan diri saya sendiri. InsyaAllah bertemu lagi pada minggu hadapan. Kita baca tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.